Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam channel Kuden Academy, perkongsian ilmu. Okey. Hari ini akan sambung cerita sedikit berkaitan dengan topik kita yang dahulu, iaitu asas pembungkusan makanan. Dan hari ini akan bawa kepada topik yang keempat atau bab yang keempat, iaitu kenali produk anda. Ya, kita fahami bahawa sini dibawa oleh channel Kuden Academy dan angka juga adalah konsultan Semicom. Okey. Mengapa kita kena bungkus produk kita? Mengapa kita kena kenal produk kita? Pasal apa kita kena bungkus produk kita dan kena kenal produk kita? Kerana beribu produk sekarang ditawarkan di luar sana. Kompetitif, very kompetitif. Persaingan paling sengit. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan pengusaha makanan tidak dapat bungkus makanan dengan betul, tidak kenal produk makanan kita yang kita keluarkan tu, kemungkinan besar kita mendapat masalah besar nanti. Okay. Pasal apa? Sekarang ni pelanggan di luar sana menjadi rambang untuk pilih mana satu produk nak pilih. Contoh, uncle juga try menjual sambal. Beribu jenis sambal tadi sekarang ni. Macam mana kita nak jual sambal kita supaya orang lebih kenal dan packaging kita orang kenal dan orang beli sambal kita. Kalau kita punya produk sama je, orang confuse mana satu nak beli ni. Ya? Contohnya, pakcik ni. Sekarang orang semua dah confuse dah, pening kepala nak pilih mana satu. Sama je, lebih kurang sama. Orang tu complain, orang tu claim dia punya produk katalah contoh sambal je lah. Dia punya lagi pedas pada orang tu punya. Dia punya lebih banyak cili pada orang tu punya. Dia punya lebih banyak ikan bilis dia orang punya. Nah, dia punya lebih banyak petai daripada orang punya. Jadi orang pening kepala mana satu nak beli sekarang ni. Jadi sekarang kita kena kenal produk kita dan kena justify produk kita dan barulah kita pilih pembungkus yang sesuai. Okey. Pasal apa beritahu tadi, ulangi balik, beribu produk ditawarkan di market sekarang ni. Ramai orang buat produk, hari-hari ada produk baru keluar. Macam mana kita nak survive, nak tahan lama, supaya kita lebih tahan lama. Okay. Sebenarnya you kena ingat, bila pelanggan datang supermarket tempat macam ini, banyak produk semua nak pilih semua. Statistik menunjukkan bahawa bila pelanggan masuk supermarket dengan produk yang banyak ni, dia hanya mengambil masa lebih kurang 8 saat untuk menentukan produk yang dibelinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, boom, baru dipilih makanan kita. Okey, bermakna dalam 8 saat kalau produk kita tidak timbul daripada produk orang lain, orang tidak kenal produk kita, tidak kenal packaging kita, kemungkinan besar produk kita akan lama tinggal dalam rak-rak penjualan saja, tidak laku, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi balik, itu sebabnya uncle minat untuk menjalankan perbincangan berkaitan dengan pembungkusan dan juga kenali produk kita hari ini untuk bab yang keempat ini. Ya. Siapa tidak kenal maka tak cinta. Ini pepatah Melayu mengatakan, kalau kita tak kenal, tak faham produk kita semua, orang tak akan suka produk kita semua sekali. Contoh macam pensel ni, nampak sama je. Jadi orang boleh pilih satu je, produk kita macam ni juga lah. Sama dengan lain punya. Jadi macam mana kita nak beza sekarang ni? Jadi untuk bezanya kita kena kenal produk kita dan kita ubah sesuai produk kita supaya berbeza pada orang lain sikit. Faham ni? Kita kenal produk kita. Ya, pasal barang semua sama dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pengusaha makanan kena tonjolkan produk tuan-tuan dan puan-puan kepada orang ramai. Terutama di dalam pasar-pasar, hypermarket, supermarket dan rak-rak mereka. Kalau tidak, produk tuan, pasal apa seperti yang itu tadi, hanya 8 saat orang menentukan apa produk dia nak beli pada hari itu. Okey? Macam mana ni dia? Jadi, kita kena tunjukkan bezaan kita pada orang lain. Contoh macam ni. Orang lain dia tidak tajamkan pensel dia, tapi kita tajam pensel kita, nampak kita outstanding keluar pada orang lain. Hanya satu beza je, tak berubah, tak ada tambah apa-apa pun. Hanya bagi lagi satu keistimewaan kepada pelanggan, kita dapat
solve problem dia, tidak payah nak menajam iklan PSA tu. Nah, dengan cari kaedah yang dapat menyenangkan pelanggan, kita berbezakan produk kita. Itu kena kenal produk kita dulu. Apa produk kita, keistimewaan dia yang kita boleh tunjulkan kepada orang ramai. Ya? Jadi kita kena tahu macam nak tunjulkan produk kita, nak kenalkan produk kita kepada orang lain. Jadi sebelum kita dapat kenalkan dan tunjuk produk kita kenal produk kita dahulu. Macam mana kita nak tunjulkan kepada orang ramai kalau kita tak kenal produk kita sendiri? Itu hari ini kena jual semua, kena tanam semangat dan tanam elemen macam mana nak kenal produk kita dahulu sebelum kita tunjulkan kepada orang ramai. Ini akan beri contoh. Angka pernah dalam satu kursus pembungkusan makanan di dalam Malaysia ni, dihadiri lebih dari kurang 80 orang dan semuanya ada pembekal ataupun pengusaha bakery yang buat kek, buat roti, buat cookies semua. Dan pada hari tersebut angka buat sedikit penilaian ataupun sedikit ujian lah. Apa buat? Bila semua peserta lebih kurang 80 orang tu bawa produk-produk mereka, kata empat cantik, produk dia memang cantik, bekas cantik, pembungkusan cantik semua sekali. Apa buat? Dah sampai semua susun semua makanan, produk makanan hasil daripada orang tu di atas meja, angka buka semua pembungkusan diorang. Roti, cookies semua, angka buka semua pembungkusan diorang semua, angka bogel ke atas meja tu. Angka nak tengok selepas ke bogel tu, berapa orang kenal produk dia selepas dia bogelkan tu, berapa orang tak kenal. Aku panggil seorang-seorang keluar daripada baca depan, di sebelah kanan tu aku panggil, puan datang ambil produk puan, pilih. Alhamdulillah sampai nombor 5 tak ada masalah. Lebih kurang nombor 5, nombor 6, nombor 7 tu pula, bila dia ambil je roti dia, ada satu orang menjerit, puan minta maaf puan, itu roti kami puan. Nampak ni, dia boleh ambil roti orang, tidak ambil roti dia sebab dia tidak perasan macam mana roti yang dibawa tadi. Pasal dia tidak tahu, tak kenal produk dia. Nampak ni, bukan seorang, ada 2-3 orang sama juga. Terutama roti, semua sama betul tak? Jadi macam mana kita nak bezakan produk kita dengan produk lain kalau kita tak kenal produk kita? Macam mana kita nak jual produk kita, nak kenalkan produk kita pada orang kalau kita sendiri tak kenal produk kita? Itu aku saringan ni, hari start hari ni, semua makanan belajar kenali produk kita. Okay, boleh? Jadi, bila you nak start pembungkusan, dia ada beberapa step. You kena cipta logo, jenama, tentukan pemasaran, pilih jenis pembungkusan, bentuk, labelan. Ini lebih kurang asas dia, lebih kurang 8 dia. Aku tu lebih kurang yang basic lah. Okay? Bila you nak buat ini semua, semestinya you kena ada produk. Betul tak? Kalau you tak ada produk, tak guna you buat label semua ni. Pasal apa? You nak bungkus produk kita ini, produk kita. Dan dalam topik hari ni aku cerita, you kena apa tadi? You kena kenal produk tuan-tuan dan puan-puan. Kenal tuan-tuan dan puan-puan. Kalau you tak kenal produk tuan-puan ni, apa you buat teknik cipta logo, tentukan pemasaran semua macam ni akan jauh lari daripada produk kita. Dan kita boleh gunakan pembungkusan sebagai satu jenama, satu marketing untuk produk kita pasal kita sendiri tak kenal produk kita. Dan kuning balik hari ni, semua orang kena kenali produk kita. Jadi keluar bertanya pula, macam mana kenal produk? Seperti tahu tak kenal dan tak cinta. Pasal apa itu? You kena faham sekarang apa jenis produk yang anda hasilkan hari ni. Macam-macam jenis produk ada. Ya, kena faham produk betul, kena study betul produk tu. Yang kedua, berapa banyak produk serupa dengan produk anda di pasaran? Kena study berapa banyak. Dan apa produk yang boleh bezakan dengan you dengan orang lain punya. Okay? Dapatkah tak anda bezakan produk anda dengan orang lain? Kalau dapat banyak perbezaan macam ni, Alhamdulillah. Bermakna you faham dan kenal produk you compare pada produk orang lain. Dan apa perbezaan kesimpulan produk anda dengan produk lain? Ini yang paling mudah sekali. Apa istimewanya? Apa kebaikan produk you compare pada produk lain? Kenapa orang suka produk you pada produk lain?
Kalau you tak kenal produk you, semua poin-poin ni you takkan dapat. You takkan tahu. Siapa inilah poin untuk you menjual produk you, kerana you kenal produk you. Jadi apa asas you nak kenal produk pula? Macam produk. Jadi untuk kenal produk kita, kita kena set kualiti produk kita. Ulangi balik. Untuk kenali produk kita, kita kena set kualiti pada produk kita. Dan sampai sini dahulu bincang kita pada hari ini. Dan untuk bab yang kelima, Uncle akan pergi pula kepada bab berkaitan kualiti. Macam mana kita nak set kualiti pada produk-produk yang kita hasilkan tu. Okey, boleh ni? Jadi aku ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi mendengar cerita kita sampai ke hari ini. Dan aku doakan semoga tuan-tuan dan puan-puan maju jaya dalam pelapangan tuan-tuan. Sila subscribe Uncle punya YouTube ni dan juga tengoklah video-video yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.